A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana yassir wa la tu'assir. Rabbana tammim bil khair. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, sahabat-sahabat semua, dengan izin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka pada pagi ini kita sambung lagi kuliah kita mengenai khusyuk solat, khusyuk dalam solat, di mana pada hari ini kita masuk pada bab ke-24, muka surat 115, bab 24, muka surat 115. Tajuk dia ialah Allah bangga dengan solat yang didirikan oleh hamba-Nya. Allah bangga dengan solat yang didirikan oleh hamba-Nya. Jadi alhamdulillah, diterangkan di sini bahawa sesungguhnya para malaikat turun mendirikan solat bersama dengan solat yang didirikan oleh seseorang. Maknanya di sini sahabat-sahabat semua, kita solat bukan kita solat bersendirian, tetapi sebenarnya kita solat ni ada di samping kita para malaikat yang turun bersama mereka yang mendirikan solat dan mengaminkan segala doa yang dibacakan dalam solat itu. Jadi sebab itu, apabila kita solat, kita perlu hadirkan hati dengan penuh khusyuk mengingati Allah, kerana apa yang kita buat itu dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dicatat oleh malaikat, dan malaikat turun bersama-samanya untuk mengaminkan doa kita, mengaminkan apa doa yang kita bacakan dalam solat. Apabila seorang itu sebut amin oleh para malaikat, itu bererti mereka memohon doa pada Allah agar diperkenankan segala doa yang dibacakan oleh orang itu dalam solat mereka. Apabila orang tu, bila kita baca Fatihah kan, kita sebut amin, bermakna kita mohon pada Allah, moga Allah Subhanahu Wa Taala memperkenankan doa kita, doa-doa kita. Jika seorang itu sedar betapa doa para malaikat turut berdoa bersama mereka, maka tidak ada sebab seorang perlu merasa malas melakukan solat. Jadi kalau kita sedar dengan penuh keinsapan bahawa apa yang kita doa tu malaikat aminkan, nescaya tak ada orang rasa malas, sebab dia didoa oleh makhluk Allah yang sangat mulia, yang tidak pernah buat maksiat pada Allah dan sentiasa tunduk dan patuh pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok dalam kehidupan kita hari ini, kalau kita jumpa orang alim kan dalam masyarakat kita selalu kata doakan saya. Ada anak pun kita suruh dia pegang kepala, doakan. Maknanya kita ada hajat kerana kita yakin moga dia ni orang alim, makbul doanya. Apatah lagi malaikat. Tapi sayangnya kita tak nampak malaikat tu, sahabat semua. Kan? Kita tak nampak malaikat. Jadi apabila kita solat, bermakna bersama kita ialah malaikat yang mendoakan kita, mengaminkan doa kita. Lebih mulia daripada orang-orang alim lagi para malaikat ni, kan, makhluk Allah yang maha mulia. Ini bermakna apabila seorang mendirikan solat, maka banyaklah rahmat Allah yang bertaburan ke atas mereka, kan. Jadi banyaklah rahmat Allah yang bertaburan di atas mereka. Bermakna bila kita buat solat dengan khusyuk, jadi rahmat Allah Subhanahu Wa Taala
sentiasa berada pada orang-orang mukmin yang melakukan solat, yang didoakan oleh para malaikat. Jika diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka orang itu hidup dalam hidayah dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan disebutkan lagi di sini bahawa rahmat Allah sentiasa mencurah-curah dari langit, dan para malaikat pula mengerumuni orang yang sedang mendirikan solat. Maka tidak ada sebab hati dan fikiran orang itu berkhayal ke tempat lain. Patutnya kita tak khayal, ya sahabat semua, sebab masa kita dirikan solat tu, malaikat rahmat berkeliling kita, mendoakan kita. Bagaimanapun orang berada dalam keadaan ini, tak lain ialah orang yang berjaya melakukan solat serentak zahir dan batin yang menghadap Allah. Itu syarat dia. Syaratnya sahabat semua, nak malaikat umum mendoakan kita, mengaminkan kita supaya kita dapat rahmat Allah. Syaratnya ialah kita melakukan solat tu serentak di antara zahir dan batin. Apa makna serentak di antara zahir dan batin? Ialah badan kita rokok sujud dan batin kita, hati kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Hadir hati kita mengingati Allah. Dulu kita dah belajar, masa sujud kita ingat asal kita hina, kita muliakan, tinggikan Allah. Masa rokok seolah-olah kita ni surrender kan, menyerah diri, mengaku kelemahan diri. Masa tasyahud baru 2-3 hari lepas kita belajar, bila kita belajar baca tasyahud, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, iaitu kita baca assalamu alayka ayyuhan nabi, ya, wa rahmatullahi wa barakatuh, bermakna kita sedang mengingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah banyak jasa pada kita. Jadi itulah cara-cara untuk kita hadirkan hati, ya, dalam solat. Orang yang beginilah yang akan mendapat doa rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah sahabat semua. Imam Ghazali rahimahullah mengatakan bahawa para malaikat itu berkata, sekiranya manusia itu tahu bahawa rahmat Allah Subhanahu Wa Taala melimpah ruah dan para malaikat mengerumuni mereka, sudah pasti mereka tidak berpaling hati dari mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini muka surat 116 siapa yang ada buku, ya. Jadi kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, kata apa? Malaikat itu berkata, sekiranya manusia itu tahu bahawa rahmat Allah melimpah ruah pada para malaikat mengerumuni mereka, sudah tentu, sudah pasti mereka tak berpaling hati dari mengingati Allah. Ya, kalaulah orang yang solat ni, mukmin muslim yang solat ni tahu malaikat duk kumung dia, mendoakan dia dan Allah akan berrahmat, hati kita tak akan berpaling dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi masalahnya kita ni yakin tak yakin menyebabkan kita lebih ingat kepada dunia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih berkhayal kepada persoalan keduniaan. Maksudnya di sini segala pintu langit juga dibuka bagi mereka yang mengerjakan solat. Ini bermakna segala rahmat, sama ada rahmat, apa maksud rahmat Allah itu kepada manusia? Adakah rezeki sahaja? Tidak. Maksud rahmat Allah yang disebut oleh Tuan Guru Ni Aziz ini dalam buku dia ni, Khusyuk dalam Solat muka surat 116, maksud rahmat Allah adalah rahmat ilmu. Allah beri ilmu pada kita. Allah dorongkan kita untuk belajar menuntut ilmu. Allah anugerahkan kita faham ilmu, kita belajar dan menggerakkan kita untuk beramal. Kerana antara ibadah terpenting yang paling mulia ialah menuntut ilmu. Kedua, Allah beri rahmat rezeki. Ini yang kita nak cari. Ketiga, Allah beri kita rahmat sihat. Ya. Keempat, Allah beri rahmat umur, di mana umur yang ada diberkati dengan dilakukan amal soleh, tidak disia-siakan dengan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seumpamanya akan bercucuran ke atas orang itu. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya,
Firman Allah, kejap ya, saya tengok muka surat berapa. Muka iaitu surah Ghafir ayat 7 ya. Surah Ghafir ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmah wa ilman faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim azabal jahim. Saya ulang balik. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmah wa Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim azabal jahim. Maksud, wahai Tuhan kami, rahmat-Mu dan ilmu-Mu meliputi segala-galanya, maka berilah ampun pada orang-orang yang bertaubat serta menurut jalan-Mu, dan peliharalah mereka dari azab neraka. Bermakna sahabat-sahabat semua, untuk mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kita perlu solat yang khusyuk dan juga kita perlu sentiasa bertaubat daripada dosa-dosa yang telah kita lakukan. Rahmat Allah yang paling besar ketika di dunia adalah di samping memberi kemudahan pada makhluk untuk menjalani kehidupan seharian. Di rahmat Allah di dunia dia beri kepada semua orang, kan? Kepada mukmin atau kafir. Dia beri mudah hidup ini, tetapi ada ujian masing-masing, kan? Namun ketika di akhirat, rahmat Allah hanya untuk orang beriman sahaja. Ya. Ketika di akhirat, rahmat Allah ini hanya untuk orang beriman saja, bukan untuk orang kafir lagi. Dengan keampunan Allah. Di mana firman Allah, tadi surah maaf ya, yang tadi firman Allah ni kena cari balik ya. Wa rahmati wasi'at kulla syai'in huwa anna rahmatahu fid dunya ammatil kulla wa amma fil akhirati fahiya mukhtassatun bil mu'minin. Ini bukan Al-Quran, minta maaf. Ini kata-kata Imam Fakhruddin Ar-Razi. Minta maaf, saya ulang balik. Imam Fakhruddin Ar-Razi berkata, wa rahmati wasi'at kulla syai'in huwa anna rahmatahu fid dunya ammatil kulla wa amma fil akhirah wa hiya mukhtassatun bil mu'minin. Imam Fakhruddin Ar-Razi mentafsirkan surah Az-Zumar tadi, ayat 53 tadi, iaitu wa rahmatan ilma tadi itu. Wasi'at kulla syai'in wa rahmatan ilma tu ialah dengan maksud rahmatku meliputi setiap sesuatu. Bermakna rahmat Allah meliputi semua makhluk. Sama ada secara umum ketika dunia. Adapun di akhirat hanya khusus untuk orang beriman. Rahmatnya ialah dengan dikurniakan keampunan dan keredaan dan dikurniakan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma ja'alna minhum. Moga-moga kita termasuk dalam kalangan itu. Jadi sahabat-sahabat semua, kita nak kaitkan dengan solat ni, kan? Di mana solat ini Allah malaikat rahmat mengaminkannya, iaitu dan dia doa untuk orang-orang yang solat dengan khusyuk. Walaupun rahmat itu berada di langit, namun tidaklah mudah untuk mendapat kuncinya agar pintu rahmat itu dibuka. Tetapi dengan mendirikan solat, dilengkapi dengan syarat rukun serta khusyuk, maka pintu langit akan terbuka. Jadi rahmat itu adalah milik Allah. Tetapi macam mana kita nak dapat rahmat itu? Ya, walaupun dia berada di langit, tetapi dia akan beri ke dunia kepada siapa? Iaitu kepada orang-orang beriman yang melakukan solat dengan zahir dan batin, rukuk, dengan melakukan khusyuk dan juga dengan gerakan gerakan fizikal yang betul dari sudut af'al dia. Allah Subhanahu Wa Taala sangat bangga dengan solat yang didirikan oleh hamba-Nya. Masya-Allah. Allah bangga dengan orang yang mendirikan solat dengan khusyuk. Jadi sahabat semua, marilah kita baiki kualiti solat kita. Kita baiki dari hari ke hari untuk mendapat khusyuk, kan, solat yang khusyuk. Supaya
Sebab itu Allah memerintah malaikat supaya turun melakukan solat bersama hamba-Nya, agar malaikat dapat menyaksikan keupayaan jenis manusia melakukan perintah Allah. Sebab tu Allah suruh malaikat turun. Tengok hamba-hamba Allah yang mukhlisin melakukan solat, supaya malaikat dapat saksi keupayaan manusia melakukan perintah Allah. Sebab pernah malaikat cuba petikaikan kan, apabila nak dilantik khalifah, malaikat kata, boleh ke? Kan? Dia ni selalu melakukan pertumpahan darah. Contoh kan dalam surah apa tu tak ingat dah, surah Baqarah. Jadi di sini kita nampak bahawa Allah suruh malaikat turun, tengok hamba-hambaku yang taat perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yang mensucikan Allah. Dilihat oleh malaikat betapa manusia yang dipertikaikan oleh malaikat itu melakukan solat dengan bersungguh-sungguh, dan Allah rasa megah dengan orang yang khusyuk dalam solat. Maka ayo sahabat semua, mari kita solat dengan khusyuk. Cuba menghayati makna, hadirkan hati. Kita dah banyak belajar itu, bagaimana cara untuk dapatkan khusyuk. Sebab itu orang yang tidak melakukan solat, tidak mengerjakan solat ni disifatkan cuba hendak malukan Allah di hadapan malaikat. Ini ayat Tuan Guru lah. Siapa yang tak buat solat, tak solat langsung ni, dia nak cuba malukan Allah depan malaikat. Sebab malaikat pernah protes. Kan, ni orang ni tak ikut kamu, tak patuh. Ni orangnya. Memalukan ibu bapa. Tak solat. Betul apa yang malaikat kata, tak taat pada Allah. Sebab itu Allah bangga dengan orang-orang mukmin yang khusyuk dalam solatnya. Oleh kerana orang yang enggan mendirikan solat itu disifatkan sebagai memalukan Allah, maka sebab itu di akhirat kelak Allah akan mengazabnya serta menyeksa orang itu dengan api neraka yang maha dahsyat. Jadi oleh sebab orang ni telah malukan Allah, disifatkan saja, Allah tak malu pun, sifat saja, maka dia akan orang yang tidak mendirikan solat ini akan dihukum, diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti. Justru Allah bertanya pada mereka dalam surah Al-Muddassir ayat 42 dan ayat 43. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin. Apakah yang menyebabkan kamu menerima kecelakaan yang dahsyat, masuk ke dalam neraka sakar ini? Jawab mereka, sesungguhnya kami dari kalangan orang yang meninggalkan solat. Ya, ayat surah Al-Muddassir ayat 42 hingga 43. Jadi sebanyak mana pintu langit terbuka disebut oleh kebanyakan hadis Nabi SAW itu, demikian juga berhubung perbicaraan mengenai hal yang disebut sebagai berdepan, bertemu, bercakap dengan Allah. Inilah dia ibadah solat. Kita berdepan dengan Allah, cuma kita tak nampak Allah. Allah amat dekat dengan kita, seperti orang mereh kita ni, di leher kita ni. Dekatnya dia akan tengok kita, dia melihat dan dia memerhatikan hamba. Tetapi apabila orang tu berpaling kepada dunia, maka Allah meninggalkan dia. Ia adalah merupakan kinayah atau tafsiran, sindiran dan tamsil ibarat bagi memudah kepahaman manusia mengenainya. Ya, di mana satu kinayah, contoh sindiran bahawa orang yang bersolat ini seolah-olah dia bercakap dengan Allah, dia bertemu Allah sebab dia berinteraksi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Natijahnya dan semua itu ialah dengan merasai bahawa apabila seseorang merasai dia begitu hampir dengan Allah ketika mendirikan solat, adalah untuk menghasilkan buah yang baik, menjadikan hamba Allah yang jujur, bercakap benar, berakhlak mulia, sehingga dia benar-benar layak untuk menjadi khalifah Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah, rahmani wa rahimakumullah. Orang yang solat dengan khusyuk, yang menjadi kebanggaan Allah, yang hadir hatinya dalam solat, bukan sahaja khusyuk semasa solat, tetapi juga sahabat-sahabat semua, mereka ini membuahkan hasil yang baik selepas solat dalam urusan kehidupan seharian, sama ada dalam rumah tangga, dalam bidang ekonomi, dalam pemerintahan, dalam politik, dalam apa saja bidang ekonomi dan sebagainya. Dia akan menjadi hamba yang jujur, yang ikhlas,
ya, bercakap benar, berakhlak mulia sehingga layak menjadi khalifah Allah di muka bumi. Inilah orang-orang yang layak untuk kita ikuti dia. Kan, inilah orang-orang yang layak. Orang-orang solat yang khusyuk inilah yang layak mentadbirkan bumi ini. Sebab itu sahabat semua, sempena PRU15 ini, marilah sama-sama kita memilih pemimpin-pemimpin yang solat, yang beriman dan bertakwa. Kerana mereka inilah sahaja yang layak, yang berakhlak mulia. Kita boleh beza, kita kenal mereka. Orang inilah yang layak untuk memimpin negara kita ke jalan yang diredai oleh Allah. Kita bukan sahaja nak pembangunan, tapi kita nak agama kita didaulatkan. Jadi kesimpulannya, saya ambil sikit mengenai PRU kan, ya tak salah kan. Baik. Kerana kita kena kait juga dengan perkara semasa. Politik bukan hanya dengan kata politik itu kotor, tidak. Yang kotornya orang yang mengotorkannya. Politik ialah sebahagian dari Islam. Ya. Dalam solat sendiri dia mengajar kita untuk berpolitik. Bagaimana dia ajar kita lantik imam yang boleh dipercayai, imam yang terbaik. Kalau imam salah ada orang gantinya. Itu kan, itu cara-cara pimpinan. Sebab itu Rasulullah SAW semasa dia sakit, dia melantik Saidina Abu Bakar sebagai pengganti. Menggambarkan di situ selepas dia akan diganti oleh Saidina Abu Bakar. Baiklah sahabat semua. Kita balik pada tajuk bab 24, Allah bangga dengan solat yang didirikan oleh hamba-Nya. Jadi bagaimana nak dapat kebanggaan Allah pada kita, kasih sayang Allah, kita nak Allah perhati kita, Allah tengok kita, Allah sayang kita. Ya, Allah tidak biarkan kita hidup tanpa petunjuk. Caranya ialah kita solat bukan sahaja zahir, betul dari sudut af'al, dari sudut rukun fi'liyah, tetapi dari sudut rukun qalbi, niat yang ikhlas dan khusyuk, menghadirkan hati dengan penuh kekhusyukan. Ingatlah, orang yang melakukan solat dengan ikhlas, dengan kehadiran hati, dengan khusyuk, maka dia didoa oleh malaikat rahmat, diaminkan doanya. Bukan saja masa amin saja, bukan saja masa kita sebut amin kan dalam Fatihah, tetapi kita tahu dalam solat tu banyak doa, Rabbighfirli warhamni, semua tu kan. Ya, semua tu doa-doa itu kalau kita doa dengan penuh khusyuk, maka diaminkan oleh mereka. Malaikat adalah makhluk Allah yang taat dan setia, tidak pernah durhaka pada Allah. Kalau malaikat tolong doa, sudah pasti Allah akan mengabulkan doa kita. Sahabat-sahabat semua, itulah sahaja yang mampu saya berikan untuk bab 24. Moga-moga Allah menerima solat kita dan membentuk akhlak yang mulia menjadi kebanggaan Allah di akhirat nanti. Dan kita diberi rahmat oleh Allah bukan sahaja di dunia dengan sehat, dengan rahmat ilmu, tetapi diberikan rahmat dengan kasih sayangnya, keredaannya untuk melayakkan kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.